dari Malaysia. Kemudian bersama kita pula ada guru kita, orang tua kita, Ustaz Muhsin Zahari. Kemudian Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustaz Al-Naqdinar. Mudir Ma'had Nurul Azhar Al-Mukarram Ustaz Hanafi, beserta para sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami sayangi, anak-anak kami, santri Ma'had Nurul Azhar, semuanya yang mengikuti program kita subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami maklumkan kepada Ustaz Abid Lew dan sahabat-sahabat bahwa pada bulan Mac tahun 2020 semua tak boleh keluar dari kota Pekanbaru, lockdown. Maka kami hanya buat program online saja. Mac, April, Mei Idul Fitri, kemudian pada bulan Jun kami duduk bersama. Saya dengan Ustaz Al-Nof, dengan Ustaz Hanafi, dengan para sahabat-sahabat kami. Hikmah daripada Covid itu kami boleh duduk. Selama ini kami tak ada bersua sebab sibuk dengan jadual. Masa duduk itulah kami berfikir apa yang akan kami nak buat. Selama ini memang sudah terfikir akan membuat yayasan, tapi nampaknya nantilah, esoklah, bulan depan, tahun hadapan. Akhirnya bulan tarikh 6 hari bulan Jun 2020 duduk bersama, terfikirlah untuk membuat Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mulanya kita nak bawa nama Riau, tapi Riau nanti orang menyangka ini hanya milik orang Riau sahaja. Akhirnya kita buat umat semuanya, umat Islam. Tabung wakaf sebab memang isinya wakaf. Selepas itulah kami berkeliling kota Pekanbaru, menjumpai orang-orang baik. Ada yang memberi tanah. Inilah dia, tanah yang sedang kita duduk ini. Ini adalah milik daripada orang baik bernama Bapak Encik Edward Sanger. Dia mewakafkan tanah ini. Selepas itu kita pun buatkan perasmian peletakan batu pertama tepat di gedung yang sedang kita laksanakan solat subuh pada subuh yang barakah ini. Lalu kemudian 2021, 2022 maka berdirilah tempat kita ini. Di belakang ni ada asrama, kemudian ada rumah-rumah guru. Tahun lepas kita terima santri pelajar penuntut ilmu yang pertama kali 25 orang tahfiz Quran, semuanya free, dan mereka ini berasal dari berbagai macam daerah kawasan di Riau. Mereka selama 2 tahun pertama ini hanya fokus pada tahfiz Quran saja. Nanti bila 2 tahun sudah hafiz, selama Ramadan ini mereka menjadi imam. Kemudian sebagaimana subuh tadi, mereka salah seorang dari pelajar kita menjadi imam. Nanti selepas hafiz 2 tahun, pada tahun ketiga dia melancarkan hafazannya. Pada tahun keempat mereka akan mula belajar nahwu, saraf, balaghah untuk membaca kutubut turas. Selepas itu nanti mereka mendalami akidah, dari mulai kitab yang kecil Aqidatul Awam, kemudian Jala'ul Afham, sampailah kepada Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, supaya kuat dia dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Kemudian dalam bidang fiqh pula takhasus, dari mulai kitab yang kecil Matan Taqrib, lalu kemudian Fathul Qarib, lalu kemudian Kifayatul Akhyar, I'anatul Talibin, lalu kemudian membaca kitab-kitab yang lain dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, dalam bidang tasawuf, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk nanti kembali
Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada 1 2 3 orang belajar agama, liyatafaqahu fid din. Selepas dia belajar agama, liyunziru qaumahum, dia akan kembali ke kampung halamannya, memberikan inzar yang akhir daripada tujuan dakwah itu adalah la'allahum yahzarun, supaya umat ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti daripada tujuan daripada dakwah adalah sebagaimana dalam puasa, la'allakum tattaqun. Dalam salat khutbah Jumat pesan khatib, ittaqullah haqqa tuqatih. Kami masuk ke dalam hutan bersama Ustaz Al-Naf bertahun-tahun. Sampai di sana ternyata masalah ni tak selesai. Lama kami berfikir, maka salah satu solusi jalan keluar adalah bagaimana supaya anak-anak ni yang dibawa untuk belajar, nanti mereka lah yang akan kembali ke kampung halaman. Selepas ini maka kita boleh menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang, karena kita sudah menyemai tanaman, tinggal lagi menunggu hujan turun, cahaya matahari, maka apa yang kita tanam hari ini itulah yang akan kita tuai. Tapi program kami ini hanya setakat program daripada kampung ke kampung sahaja. Setiap hari Jumat dan Sabtu pekan kedua tiap-tiap bulan, saya berada di Pekanbaru bersama dengan Ustadz Al-Naf dan sahabat-sahabat dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, membagikan beras. Ada berapa program-program kita, membagikan makanan kepada fakir, miskin, yatim dan duafa, program wakaf Al-Quran, program pengiriman guru-guru mengaji ke dusun-dusun, kampung-kampung terpencil, kemudian pengiriman da'i-da'i, kemudian pembangunan sekolah-sekolah di tempat yang jauh, kemudian pendidikan anak-anak tahfiz Quran. Nanti semua akan dilengkapkan lagi oleh Ustaz Al-Naf insyaallah. Dan kami amat sangat berbesar hati, bersenang hati dan bangga dengan kedatangan Ustaz Abid Lew beserta sahabat-sahabat dari Jakarta, dari Bogor. Silaturahim kita ini insyaallah mendatangkan manfaat dan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami pada kesempatan kali ini juga ingin supaya jamaah yang berhadir dan yang mengikuti program kita subuh ini melalui jejaring sosial media online boleh mengambil iktibar pelajaran daripada Ustaz Abid Lew. Banyak yang ingin kita nak tahu macam mana beliau awal mula memberikan perhatiannya kepada kaum muslimin yang nasib kurang beruntung, kepada saudara-saudara seiman, sebagaimana yang selalu kita saksikan di sosial media tentang Ustaz Abid Lew. Lalu kemudian supaya anak-anak kita, mereka tidak hanya menghafaz Al-Quran, tapi juga mereka ada rasa, ada sense, ada kepedulian. Sebab kalau hanya seketakat menghafaz, maka sesungguhnya komputer lebih hafaz lagi daripada kita. Tapi kalau dia ada perhatian, dia ada pelajaran yang hidup, nampak, bergerak manusia, itulah sesungguhnya da'i yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat, mari kita dengarkan uraian dari Ustaz Abid Lew. Kita nak tahu macam mana awal mula beliau mengkhususkan diri pada program dakwah kemanusiaan, dakwah yang sebenar, dakwah mengajak orang. Sebab dakwah menurut bahasa Arab, da'a yad'u dakwah, ad-da'watu ila ta'am, mengajak orang untuk makan. Itulah asal muasal daripada kata dakwah, mengenyangkan perut yang lapar. At'imut ta'am, kenyangkan orang dengan makanan. Wa tusalli bil laili wan nasu niyam,
tegaklah salat manakala orang sedang tidur lelap, tasilul arham, sambung silaturahim, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Mari dengar baik-baik, kita ambil pelajaran. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi datang. Falyatafaddal mashkura. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, guru sangat dihormati di sini Ustaz Abdul Somad yang telah kami rasa dengan penuh rasa rendah diri dapat jumpa Ustaz Abdul Somad. Saya nak jumpa lama dah daripada setiap kali kat Malaysia dapat dengar ceramah daripada jauh, daripada pintu, daripada hujung-hujung Dewan. Masya Allah. Penuh orang. Segala puji bagi Allah dapat sampai di sini. Dan tuan guru yang dihormati, guru dan ulama di sini, Ustaz. InsyaAllah. Semua anak-anak pelajar, tuan-tuan, perempuan, bapa, ibu-ibu sekalian. Jadi saya pun tak ada apa nak ni. Rasa depan Ustaz Abdul Somad memang tak boleh bercakap lah. Masya Allah. Sama juga kalau tak ada Ustaz Abdul Somad mungkin Masya Allah. tapi sikit-sikit beginilah. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat kasih sayang Allah yang telah memberi kita nikmat kebaikan dapat berdatang ke Indonesia, ke Pekanbaru, dapat menziarahi tempat Ustaz Abdul Somad, madrasah ni, pesantren ni. Macam Ustaz Abdul Somad ambil anak-anak daripada berbagai kampung, bawa mereka ke sini supaya balik esok mereka lah menjadi pendakwah-pendakwah di sana dengan lebih berkesan. Kami masa pergi ke Brazil, ramai juga orang yang nak datang pada Islam, nak belajar Islam. Tapi antara yang persoalan yang timbul, banyak orang, alhamdulillah pendakwah telah menggerakkan semangat-semangat mereka. Tapi yang paling utama, orang yang nak membimbing mereka secara berterusan. Seluruh dunia hari ini sangat dahagakan anak-anak macam ni. Sangat dahagakan. Kat mana-mana dahagakan anak-anak yang boleh bimbing mereka sepenuh jiwa raga. Didik bagi masa mengajar agama. Sebab tu kat Colombia pun dikatakan setiap hari orang masuk Islam. Sampai jemaah baru sampai, jemaah awal sampai, satu bas sampai. Bukan jemput pun, satu bas datang daripada satu tempat agama lain. Satu bas datang, mereka duduk sekali dan berbual macam ni, makan-makan, berbual 1-2 jam, separuh bas tu masuk Islam. Masya Allah. Masuk Islam macam tu je. Sampai bila jemaah ke sana, dari Colombia, belah-belah Amerika Selatan, macam kita tak payah nak ceramah panjang-panjang. Mereka cerdik-cerdik, pandai-pandai, tapi mereka rindukan nak kenal Tuhan, nak kenal Allah. Dan saya sendiri, walaupun kita dengar ceramah agama, kadang-kadang beri nasihat pada orang lain, tapi bila datang ujian Allah, menangis seorang-seorang, menangis seberat, datang ujian kadang menangis juga. Walaupun ceramah pada orang sabar, insyaAllah Allah sayang kamu, jangan risau. Ujian ni Allah sayang, ujian Allah sayang, tanda rahmat Allah. Sekali kena uji seorang-seorang, terduduk juga fikir ni, Allah sayang ni tidak, jahat agaknya aku ni, tak berhenti ujian. Tapi kita fikir, kalau kita susah ada ujian, kita ada tempat untuk berdoa. Kita berdoa pada Tuhan yang sebenarnya. Tapi ada orang yang dia tak tahu nak doa pada siapa. Mereka tak tahu nak minta pada siapa. Mereka tak kenal. Kalau susah, mereka tak tahu apa nak buat. Sebab tu masa COVID ramai orang terjun bangunan. Tak tahu apa nak buat. Kalau Somad pernah satu ceramah sebut, kalau tak ada makanan berapa hari boleh tahan. Tapi kalau tak ada air berapa hari boleh tahan. Tapi kalau tak ada apa, soal-soal dekat Harapan. kalau tak ada udara, Harapan. tak ada harapan. Saya dengar ulang-ulang, saya dengar masa saya dengar ada masalah, saya dengar ceramah tu. Allah. Betul, kalau tak ada harapan ni, kita
kita tak tahu nak minta kat siapa, tak ada pengharapan lah. Dunia ni tak, rupanya bila kita ada Allah, masalah tu selesai. Masya Allah. Jadi orang seluruh dunia mereka dah ada nak kenal Allah. Jadi Ustaz Abdul Somad dan tim wakaf umat dekat sini usaha untuk melahirkan anak-anak yang boleh mendidik, dihantar ke kampung-kampung mereka, bahkan insya-Allah dihantar ke seluruh dunia. Amin. Sangat diperlukan. Tak payah buat apa-apa. Masa kami pergi Afrika, kami minta izin, ada satu amir tabligh tu, dia bawa kami ke madrasah-madrasah. Jadi kami kata kami ni ziarah ulama ni lebih berkat je tu lah. Tapi kalau nak ceramah, memang tak boleh ceramah-ceramah. Jadi kita minta izin pergi kampung-kampung yang bukan Islam, yang ada satu dua orang Islam. Itu pun pergi. Bila sampai-sampai, dia orang blok jalan ramai-ramai, macam cerita dalam TV lah. Pakai pistol-pistol semua berblok jalan. Lepas tu bila dia nampak kita, dia nampak. Sebelum tu kita ada buat apa? Ada bagi jamu mereka makan, jamu makan. Dekat luar jamu makan. Kita bawa kontainer besar, kita buat macam soup kitchen, makan free setiap hari. Sana murah, 100 ringgit Malaysia. Ini berapa? 300.000. 300,000. 300,000 tu boleh makan untuk 200-300 orang. Masak nasi biryani, letak ayam dalam tu. Jangan buka puasa pula kan. Nasi biryani ada ayam. Jadi diorang makan. Anak-anak kat Afrika ni, kat South Afrika yang tempat orang miskin, rumah dia pakai zinc. Semua pakai zinc. 3,000 rumah, tandas semua dekat luar. Tandas dekat luar. Beratur ramai-ramai ambil bawa mangkuk nasi makan. Dapat satu mangkuk nasi, diorang menari-nari. Dia bukan Islam, menari-nari. Semua menari-nari. Terima kasih, menyanyi-nyanyi, terima kasih. Daripada yang kecil sampai mak-mak orang, semua nyanyi. Mengalahkan Hindustan kan. Rupanya orang Afrika dia menari lagi banyak pada orang Hindustan. Dia menari. Dia bunyilah bunyi dulu-dulu macam ni. Balilah bunyi. Dia seronok, saya seronok. Tapi kita pun buat, saya satu rumah, saya buatkan. Ada seorang nama Ustaz Zakaria, dia imam dekat situ. Dengan isteri, dia jadi imam. Kita buat bina satu rumah tempat tinggal dan supaya hari-hari buat makan free. Gajikan ada 2 orang, tukar masak, makan free. Segala puji bagi Allah, tak sampai sebulan 70 orang kat situ masih Islam 70. Dan dia orang tak berhenti nak belajar agama. Orang bukan Islam pun seronok. Orang bukan Islam mereka jadi gembira dengan orang Islam sebab beri makan. Jadi kita fikir kita tak buat apa-apa pun. Kita cuma niat bagi makan gitu. Orang yang putus asa, putus harapan, mereka dapat kenal, oh Allah ni baik, Tuhan ni baik. Sebab mereka nak melihat akhlak-akhlak kita, terutamanya orang Islam. Mereka rindu. Ada satu tempat dekat Kuantan, kat Pahang, Malaysia. Kami pergi satu tempat, dia tinggal dekat kesan pasar raya terbakar. Pasar raya, supermarket terbakar. Dia duduk situ dah setahun. Suami, isteri, tengah-tengah bandar, tapi orang tak perasan. Dia depan apa, tak ada orang perasan dia duduk situ setahun. Yang maknya kaki sebelah tak ada. Yang suami ni stroke. Anak 2 orang, 2 OKU. Seorang baru meninggal, dah umur 12 tahun, baru meninggal. Seorang itu 17 tahun. OKU dia lambat pemikiran. Tapi dia jaga mak dia. Jadi yang umur 12 tahun ni meninggal. Bila meninggal, cikgu kepada anak 12 tahun ni bawa kami pergi tempat tu. Masa sampai dah lewat malam. Sampai kakak tadi menangis je. Dia kata saya gembira, Ustaz sampai kami. Saya dah lama minta tolong, tapi tak tahu nak minta tolong siapa. Saya tengok dia menangis, tapi saya tak menangis. Tapi saya tengok semua abang-abang ni yang macam jahat juga dulu kan. Dia orang semua menangis. Sekali pertama dia orang menangis. Yang ikut ni kan, macam tu badan-badan. Tapi dia orang menangis, semua menangis tengok. Saya tengok dia orang menangis, saya pun menangis juga. Menangis. Lepas tu kita pindahkan kakak ambil, kita carikan rumah, sewakan, pindahkan. Lepas tu buatkan satu kedai burger untuk suami, untuk anak yang ajar buat burger, jual burger. Lepas seminggu, kakak tadi meninggal dunia. Lepas seminggu, kakak tak ada kaki tadi meninggal dunia. Kami bawa pergi jenazah, kami pergi uruskan. Masa uruskan anak lelaki dia yang tak pandai cakap, yang okey tadi, badan besar, jalan pun lurus, dia pandang dia tegak macam tak kurang sikit akal. Dia pergi dekat saya, dia peluk kuat-kuat. Dia menangis kuat-kuat. Dia kata, Ustaz, saya tak ada siapa-siapa dalam hidup saya. Mak saya
banyak kali nak jumpa ustaz, nak cakap terima kasih. Mak saya dah lama tak nak semayang. Dia tak nak percaya Tuhan. Kata dia doa, tapi Tuhan tak bagi apa yang dia nak. Hari tu mak cakap, bila ustaz tolong dia, mak cakap, Allah tu baik, Allah tu baik. Dia kata Allah tu baik. Nah, Allah tu baik, Allah tu baik. Kita jangan teruk pun dia dengar doa kita. Semenjak hari itu ustaz, mak saya mula semayang. Mak saya ajar saya semayang semua. Mak saya semayang, mak saya ajar saya semayang. Jadi ramai orang dalam dunia, mereka rindu nak sebut nama Allah. Untuk kita mungkin kita rasa dah biasa sebut nama Allah, kadang-kadang kita pun tak rasa apa-apa saya sendiri. Tapi ada orang, mereka rindu nak sebut nama Allah. Sebab kalau tak, hidup mereka kosong, tak ada apa-apa. Dia tak ada siapa nak minta, tak tahu nak cakap dengan siapa, minta dengan siapa. Macam mana orang-orang nak faham ni? Ialah dengan macam Ustaz terangkan supaya kita dapat faham dengan akhlak, dengan kebaikan. Walau kita tak sempurna, baik, tak banyak kekurangan, tapi tugas kita menyampaikan Islam ini dengan kita menunjukkan akhlak yang baik. Semoga Allah ampunkan tanggung dosa saya. Amin. Kita semua dengan kita dalam menunjukkan dan menyampaikan akhlak yang baik kepada orang lain. Dan hampir semua orang macam tu. Yang lagi sedih, kita jumpa tak jumpa orang jahat, bawah jambatan. Ada sekali kita dekat Kuala Lumpur bermula ustaz, ini sebelum Covid ni. Bawah jambatan, kita selalu bagi makan atas KL tu ramai orang duduk tepi jalan. Ada kawasan bukan Islam, ada Islam. Sekali kita masuk bawah jambatan. Bila sampai bawah jambatan, ada seorang budak perempuan umur 14 tahun dengan baby. Anak dua nikah, anaknya baru 2 bulan. Sampai-sampai dia, kita jumpa dia, kita kata adik, Allah sayang awak. Allah sayang, kadang-kadang Allah sayang. Dia kata, taklah ustaz, mana Allah sayang saya jahat. Saya ni, anak dua nikah, mak saya halau saya budak jahat. Taklah adik, dia sayang kau. Nak tanya ustaz, kalau saya mati sekarang, saya masuk neraka kan, saya tak sembahyang, saya berzina, dapat anak dua nikah, saya mesti masuk neraka. Betul tak ustaz? Ustaz jawab betul-betul, masuk syurga ke masuk neraka? Kita pun tengok dia. Dia kata, kalau adik nak cakap neraka, saya dulu masuk neraka. Sebab apa ustaz masuk neraka? Sebab rumah saya dengan awak tak sampai setengah jam. Tapi awak dah 2 bulan, awak macam anak perempuan saya dekat rumah. Macam anak perempuan saya 13-14 tahun. Anak saya tengah tidur dalam aircon sejuk kat rumah. Aircon mati, dia menjerit. Aircon mati, menjerit, dia panas. Awak duduk bawah jambatan 2 bulan. Nasib awak tak sama macam nasib rezeki anak saya. Awak anak yang baik, Allah sayang. Awak tak dapat mak ayah macam mak ayah saya. Tak dapat mak ayah macam mak ayah yang sangat mulia, macam mak Ustaz Muhammad SAW. Mak yang mendidik kita dengan kasih sayang. Tanpa mereka, kita tak ada kat sini. Tanpa doa mak, kita ada kat sini. Kadang-kadang kita rasa kita lebih baik daripada mak kita. Kita pun tak tahu boleh didik anak kita macam mak yang kita didik kita. Kita ada sini sebab doa mak ayah kita. Walau dia mungkin orang biasa, tapi mungkin keikhlasan hati dia, kesungguhan dia, Allah beri kita dapat belajar agama kebaikan. Tapi dari adik tadi, dia kata, dia makan, dia kata ajak dia makan, bawa pergi hotel. Sampai-sampai soalan pertama dia, ustaz, saya nak semayang boleh tak? Saya tak pandai semayang. Saya rindu nak semayang. Dia kawan-kawan lelaki perempuan. Budak-budak nakal-nakal, sumpah cantik, sini cantik, sini semua cantik, semua koyak-koyak. Budak-budak remaja. Saya semayang isyak pukul 2 pagi, saya jadi imam. Saya dah solat, jadi ajar dia orang solat, suruh ikut. Dia mandi-mandi solat. Bila solat je, baru solat, Allahu Akbar. Tiba-tiba saya dengar bunyi budak-budak ni nangis. Saya tak ada solat nangis-nangis, tapi sebab selalu solat dengan budak jahat ni jadi sedih. Sebab dia orang menangis, kita menangis sebab dengan dia menangis. Oh, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, ar-rahmanir-rahim. Dengan bunyi budak-budak tu menangis. Habis solat dia duduk. Dia kata, ustaz, esok subuh boleh jadi imam kita orang lagi tak? Boleh jadi imam kita orang lagi tak? Subuh esok boleh jadi imam kita orang lagi tak? Jadi setiap kali jumpa orang, semua baik-baik. Mereka rindu nak kenal Tuhan, kenal Allah. Itu menjadi tanggungjawab kita, menyampaikan kepada mereka
dengan akhlak dan kasih sayang ni, supaya macam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Orang datang nak jumpa Nabi Muhammad, datang dengan cakap bukan-bukan, kita dengan sahabat nak bunuh, tapi Nabi suruh cakap-cakap dengan orang tadi. Begitu saya dengan orang Badui tadi cakap-cakap sekejap. Lepas Nabi SAW cakap-cakap sekejap je. Tadi datang memang jahat, datang dengan kasar, sahabat semua tak tahan tengok orang yang buruk. Cakap dengan Nabi sekejap je. Bila kita dibangun, cakap dengan Nabi sekejap, kita dibangun. Bila orang tanya dia kata, seluruh hidup saya, saya tak pernah jumpa lelaki sebaik beliau. Seluruh hidup saya tak pernah jumpa manusia sebaik Nabi Muhammad SAW. Orang berjumpa Nabi sekejap, orang dapat kenal Islam, dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal itu cakap saya kan, bila jarang Ustaz Abdul Somad sekejap je, kembali tak berhenti bercerita tentang Ustaz Abdul Somad, akhlak, kebaikan. Jadi kenangan yang indah dalam hidup kami. Sebab itu bila jumpa ulama kita datang tadi, saya datang masalah mungkin dengan saya banyak ujian hidup saya kan, dosa-dosa saya macam gunung rasa. Bila jumpa Ustaz Somad sudah puji bagi Allah, jumpa sekejap balik gunung tu macam dah hilang masalah. Ya Rabb, ya Rabb. Rupanya kita bila jumpa orang berakhlak mulia dengan kita tengok jelas tak tersebutkan kan. Kalau duduk seorang jalan, kalau duduk di situ, dia dapat duduk. Kalau saya dah lari masuk bilik lah kan, penat rehat. Ustaz duduk sampai ke malam kan, sampai ke malam Ustaz duduk situ. Kami dah keluar masuk bilik, Ustaz duduk di situ. Mulai itu bukan saya cakap itu bukan boleh buat itu dua tak, anugerah Allah SWT pada Ustaz. Jadi dapat jarang Ustaz cerita pun dah rasa tenang. Jadi adik-adik yang belajar di sini kan utamanya, dan terutama perempuan yang dapat berada di sini, Ustaz Abdul Somad ni ialah satu rahmat dan anugerah Allah yang sangat besar. Kalau kat Malaysia tu orang memang kat sini memang berurut juga. Kat Malaysia kalau Ustaz Abdul Somad ceramah tak boleh kat masjid. Bukan tak nak ambil berkat masjid, dan kita tak muat. Barakallah. Bergaduh-gaduh orang di jalan. Kita buat kat stadium. Dia semua main bola dia kat stadium. Bila seorang ceramah semua pakai stadium. Stadium Kelantan, stadium Shah Alam. Semua stadium. Saya tak berani ceramah kat stadium. Takut nampak kosong. Jadi ceramah nampak sempit-sempit sikit, dia nampak penuh. Jadi saya kena ambil gambar tu, masuk dekat Facebook Ustaz. Kena ambil sudut yang nampak penuh sikit. Kalau belakang dia dah kosong. Dia ada sudut dia. Kalau nampak penuh, Ustaz sama tak payah. Sudut mana pun penuh orang. Ke belakang, ke atas. Jadi itu anugerah Allah untuk mengumpulkan orang. Tak semua orang yang diberi anugerah begitu dapat kumpulkan orang. Jadi semoga Allah pilih juga saya dan adik-adik semua. Kita dapat jadi Allah gunakan kita macam Ustaz Abdul Somad jadi matahari hidayah. Ya Rabb. Jalan je orang semua macam ulama tu kan, jalan je ratus ribu masih Islam. Tak payah dengar apa. Kata apa? Macam Muaz bin Jabal, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sampai dia orang dah masuk Islam. Orang tanya kenapa masuk Islam? Wahai Ali, dengan nama kamu saja hati kami ingin memeluk Islam. Allah. Muaz radhiyallahu anhu, dengan nama kamu saja hati kami memeluk Islam. Kutu-kutu agama lain beratur nak masuk Islam dengan namanya. Jadi ini anugerah daripada Allah. Kesan keikhlasan. Saya selalu percaya seseorang yang Allah letak kedudukan seperti Ustaz, guru seperti beliau, ialah kerana ada keikhlasan yang mana tak tahu nak cakap Allah yang ke depan. Ramai orang nak ke depan kan, macam-macam buat kan, lompat-lompat dia tak ke mana juga. Sehari dia macam-macam kita nak buat untuk, tapi ini semua anugerah Allah SWT. Semoga Allah gunakan kita juga. Amin. Jadi matahari hidayah, jadi asal kebaikan hidayah kita semua manusia. Dan tambah supaya Allah terima saya sendiri dan kita semua seperti mana Allah telah kabulkan. Ustaz Abdul Somad. InsyaAllah. Masya Allah.